Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, Ustaz, apakah maksud wali kutub? Soalan pertama wali kutub lah. Tak main wali kecil-kecil, wali kutub selalu. Apakah maksud dia? Maksud wali kutub ni menurut ulama-ulama tasawuf. Kerana perbincangan wali kutub ini ada dalam kitab tasawuf ya. Mereka inilah yang ahli, mereka inilah yang kenal, mereka inilah yang beri definisi, beri pengenalan apakah makna wali kutub. Wali kutub ialah seorang yang mewarisi sifat Nabi. Pada satu-satu masa, dia yang mewarisi perangai Nabi, ahwal Nabi. Maka dialah yang paling rapat perangai dia zahir dan batin dengan perangai Nabi. Dan dialah yang paling banyak dapat madat, dapat pemberian, dapat anugerah daripada Allah kerana dia paling banyak, paling rapat dengan Nabi. Maka dia menjadi wali kutub, ketua para wali-wali. Kerana seorang itu dianggap wali jika dia mengikut Nabi. Semakin banyak dia ikut Nabi, semakin kuatlah, semakin tinggilah darjat dia di sisi Tuhan. Kita kalau nak jadi wali, ikut Nabi Muhammad, zahir batin dia. Maka hak paling banyak pada waktu tu dipanggil wali kutub. Maka wali kutub ni ada banyak juga martabat. Wali kutub sekarang dulu kau dia ada hak tinggi rendah. Tuhan saja yang tahu. Itulah wali kutub, ketua para wali-wali, para kekasih Allah. Apa hukum adik-beradik seibu, bapa lain-lain? Adik-beradik seibu, hukum dia seperti adik-beradik kandung. Hukum dia seperti adik-beradik seibu sebapa juga. Tak batal semaya, tak boleh nikah, gapo-gapo, tak boleh macam-macam lah. Sama saja hukum dia kecuali dalam bab faraid. Dalam bab faraid, kalau adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik kandung ada, adik-beradik seibu tak dapat habuah. Tak dapat habuah. Lagu tu. Tu saja beza dia. Hak lain sama berlaku rasa adik-beradik seibu ni. Cuma dari sudut wali nikah. Wali nikah so lagi adik-beradik seibu tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi wali kepada adik-beradik perempuan dia. Beza dengan adik-beradik kandung, boleh jadi wali untuk nikah adik-beradik kandung dia. Apa hukum orang jatuh pakai ina pokok untuk berubat kelemama? Hukum dia haruh boleh pakai, tak ada masalah apa. Boleh tereka apa beza taufik dan hidayah. Taufik ni kekuatan melakukan ibadat.
Hidayah keinginan. Keinginan ni Allah Ta'ala campur dalam hati kita nak jadi baik. Nak baru. Buat jadi baik, tak jadi baik lagi. Tapi nak jadi baik. Orang jahat, orang duduk dalam disko, orang duduk berzina, duduk minum arak. Tiba-tiba mari dalam hati dia rasa, tak kena saya ni, saya nak jadi orang baik. Sampai bila saya nak hidup dalam keadaan karuk lagu ni. Dalam keadaan tidak bahagia lagu ni. Sekalipun saya suka dalam maksiat, tapi kebahagiaan, ketenangan tu tak ada. Suka. Minum arak, suka. Berzina, suka. Pergi disko, suka. Tetapi ketenangan yang roh kita nak tu tak ada. Maka dia pun rasa nak jadi baik. Kerana nak mencari ketenangan tu, maka tu dipanggil hidayah. Dia tinggal, tak tinggal lagi. Manakala taufik pula, kekuatan yang untuk melakukan taat. Lagu mana? Dia pun berhenti. Berhenti daripada buat maksiat tu, mari tempat orang belajar, mari mengaji, mari jadi baik. Maka tu dipanggil taufik. Ada ustaz bagi amalan hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh kau niat supaya nama orang hak kita kena jadi jodoh kita. Antara amalan hamba raya hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Kita baca dengan satu niat dan harapan. Boleh kau tak kita kenal kepada orang Tina tu, kita sebut nama dia supaya jadi milik kita lah orang Tina tu. Dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh kau tak? Boleh nak minta. Minta lah dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan. Bukan ilmu guna-guna ni. Bukan manderem. Nama, bukan semar masam kau apa dia kau, bukan semar masam ni. Boleh. Tetapi moleknya kita kalau nak gentleman betul, kita pergi kepada orang Tina tu royak hasrat kita. Kadang-kadang kita tak royak hasrat kita, gaduh nak hasbunallah wa ni'mal wakil. Pergi jumpa dia royak kata, saya ni memang tak semak, tapi saya ke. Dia awak saya akan bertukar menjadi semak. Misal contohnya. Orang kalau dia gila kau orang nampak semak lalu tua tu. Sekalipun orang lain tengok supaya nyepak, tapi di hati hamba awak lah yang paling semak. Kita orang jatuh biar gentleman lah. Pergi jumpa dengan hak kita kenal tu. Patut kita pun biar sedar diri lah. Kalau muka supaya nyepak, janganlah jari Tina supaya bidadari. Tentulah. Dia tak say kita. Cari lebih kurang supaya kita lah. Kau supaya kena sepak kat orang juga. Jalan kecok kau. Sesuai dengan kita lah. Baru ada harapan dia terima. Kita kalau semua orang Tina supaya batal getah mari. Kita pun tak say. Maka kalau kita supaya batal getah, cakap nak cari orang Tina comel. Nyanyo kat orang Tina tu comel-comel boleh kau batal getah ni. Tak jadilah mana. Lagu tu. Jadi lagu tu lah. Biar sedar dirilah kitanya, ajar sedar diri. Jangan duk koyak sangat, jangan kuat tengok kepok. Koyak le tu kuat-kuat, itulah pilihan saya. Tapi tak salah kita cita-cita. Tak jadi dosa gapo. Mana lebih afdal untuk orang biasa, kumpul sikit-sikit, kumpul duit sikit-sikit pergi ke Mekah ke, haji ke atau sedekah? Kumpul pitih untuk pergi ke Mekah atau sedekah. Buat dua-dua lah. Pitih kumpul sikit-sikit nak pergi ke Mekah. Sikit-sikit. Kita biar ada cita-cita. Sekalipun tak ada peluang lagi nak pergi ke Mekah. Tapi dalam hati kita mesti ada cita-cita untuk pergi ke Mekah. Kerana ia merupakan rukun Islam kita kan. Mengerjakan haji. Sekalipun kita kata saya masih kecil ke. Saya tak ada kerja lagi. Saya tak ada duit ke apa. Tak apa. Yang penting biar ada cita-cita. Nak buat rukun Islam yang kelima. Lepas tu lagu mana cita-cita? Kumpul lah duit sikit-sikit. Hak sedekah, kumpul duit sikit-sikit. Tak apa. Nak sedekah boleh buat dua-dua lah. Tapi kalau kita rasa macam tak ada harapan dah. Nak pergi payah sangat. Okey sedekah. Pitih dunia mari tu rezeki kita. Ustaz, kalau kita pernah bertunai, masa tu kita dalam keadaan jahil, kita cuba dah cari orang yang kita tunai tu, tapi tak jumpa. Allah, pas ke mana tunai demo?
Kita nak minta putuslah dengan dia. Mungkin hari tu tak putus lagi. Dia pas mana tak tahu. Allah tak berhubung. Benar lama benar dah ni nampak cerita ni. Nampak macam tumbuh sari labu dah. Cerita lama terlajuk ni. Adakah kita nak minta putus lagi dengan dia? Kita masih duduk dalam keadaan haram. Setiap saat, setiap masa. Bagaimana cara nak selesaikan masalah ni? Apa nak wajib nak putusnya? Lepas tu saya duduk lagu ni lagu mana? Tunai saya tak putus lagi dengan saya. Lepas tu saya nak terima pinangan orang kau apa dia. Lepas jadi haram kau ke mana? Lepas demo tak berhubung ni macam nak putus dah tu. Siapa hilang nombor telefon tak tahu mana ala. Tunai apa nama lagi. Ma lagu tu. Ya tunai ni kita cuk. Kita target orang Tina tu. Royak dia. Saya nak nikah dengan awak. Maka kalau orang Tina tu kata yes. Saya nak tunai lah dengan awak. Sebab awak nak tunai dengan saya pun nak tunai lah dengan awak. Ataupun dia setuju nak jadi isteri kita, nikah dah. Tak nikah lagi. Sebab wali dia tak kata saya nikah ke lagi. Maka dia setuju nak nikah dengan kita, dipanggil tunai. Maka orang jatuh lain, haram dah. Kita pergi ngejah orang Tina ni, tak boleh dah. Terima pinangan orang lain. Seorang saja lelaki dia boleh terima. Lepas tu lagu mana? Tunai. Lepas pada tu nikah lah. Ni siapa putus hubungi, lost contact ni. Tak tahu. Lagu mana tunai pelik kahwin ni. Kau demo kena curi ikut jing. Kena susuk di bumi. Lama dah apa hilang nombor telefon apa semua tu kerja di planet Pluto. Jadi tak juk lost contact, tak tahu apa dia nikah dengan IT ke apa dah. Makhluk asing. Nama tak tahu. Maka tak masuk akal juga cerita ni. Jadi pakai putus dah tu lama terlajuk dah deh. Maka boleh nikah dah. Boleh nikah menikah dengan orang tak ada masalah dah. Tak syarat putus tunai dah narak kita mau lalu dah. Cakap nak tunggu dia. Saya tak boleh nikah ni. Saya janji dah dengan orang atas tu. Sudah. Tak tahu kat mana. Pelik sungguh cerita ni. Cuma, kalau lama gini kira putus dah tu. Sebab tu tunai ni tujuan dia nak nikah. Bukan tunai saja-saja ya. Sebab tu orang tunai setahun, 2 tahun. Dia tak tahu orang Tina ni. 2 hari berubah dah hati perasaan. Masa tengok kita tu, semaklah kitanya. Lalu Korea pok kau. Chicken pok kau apa dia. Lalu depan kita. Kawan tu ingat dah kita ni. Baru tunai 2 hari. Orang Tina tu perasaan dia tak tetap. Mulut dia tak boleh nak pegang. Kalau dia janji hari ni, esok boleh tentu lagi. Tu perangai orang Tina. Berjaga-jagalah orang lelaki dengan kata-kata perempuan. Cepat lupa katanya Nabi. Janji hari ni, esok yang nak sekali ni. Esok pula. Lepas tu lusa pula. Lagu tu lah. Apa tindakan seorang anak jika dia tahu ayah dia tu berzina? Nasihatlah kepada dia, ayah zina ni haram ke apa, dia suruh dia bertobat, jangan buat kelakuan lagu ni. Ayah tua dah nak mati, tak syarat tua. Muda pun tak boleh benda lagu ni. Bukan kata muda boleh, tua ayah tak bolehnya. Dok supaya tula. Ayah kata ayah tak boleh gini, nasihat kepada dia. Ya zina-zina ni kalau boleh jangan dedah kepada qadi. Jangan naik masalah kita, kes kita kepada Tok Qadi. Kalau naik kepada Tok Qadi, hakim, maka hakim mesti kena ke hukuman kepada dia. Moleknya suruh dia tobat senyak-senyak lagu tu, ayah tobatlah ayah ni gigi golok pacu. Kalau piku golok tak apa, ni gigi golok. Golok ni Sungai Kolok, Thailand tu Gigi dek Thailand. Buat apa dia tak tahu, gigi ngajar bedok ayah. Dia mengajar orang lain. Sore yang pendengar. Nama munasabah lah. Bola ayah berhenti lah awak kerja lagu ni. Ceramah sikit ke dia. Kali dia tak dengar juga, kita royak dah nasihat dah dia. Dialah yang tangguh dosanya. Saya nak tanya pagi semalam ada ikat anak anjing. Niat nak buai kat tempat yang sepatutnya lah. Tapi saya balik kerja tengok nak ambil nak pergi buai lah anak anjing tu. Tengok-tengok anak anjing tu mati terjeruk kemah tekuk. Selok kera dah anjing tu. Macam mana nak buat dosa kau saya? Tak dosa lah sebab kita ikat molek dah. Tiba-tiba anjing tu pun kau tak reti. Dia tarik-tarik jeruk tekuk dia, mampus dia. Bukan kesalahan kita dah. Tak dosa alik kita, bukan perbuatan kita. Kaedah dia kalau benda itu bukan perbuatan kita, bukan kita yang usaha ke, tidak ada dosa dan pahala. Itu perbuatan Tuhan semata-mata. Zahir. Jelas. Kalau perbuatan itu ada unsur ikhtiar, unsur pilihan kita, baru dikira dosa ataupun pahala.
Kalau ada kita dengar orang meninggal, kita pun sedekahlah pahala baca Al-Fatihah. Dan kita sedekahkan kepada si mati semua pahala amalan kita. Yang lepas dan yang akan datang kalau panjang umur. Boleh ke? Sedekah pahala ni boleh jika pahala tu kita miliki. Benda hak kita miliki. Benda hak kita tak miliki tak boleh nak sedekah. Bukan hak kita. Seperti benda hak akan datang. Benda akan datang kita tak buat lagi. Maka benda hak kita tak miliki tak boleh nak sedekah. Masuk dalam kategori benda boleh sedekah adalah pahala. Kerana manusia memiliki pahala dia. Pahala awak, ya. Awak miliki, ya. Maka kaedah dia, benda yang kita milik boleh disedekahkan. Sama ada benda itu, benda barang kita nak sedekah orang boleh. Ataupun pahala. Maka benda yang akan datang boleh tak? Misalnya kita duk tengok kereta masjid. Pergi kedai, kita tak ada bitih. Oh, ambo wakah aku masjid ya, kereta masjid ni Pak Putih. Pergi kedai. Lepas tu, kawan ni kata sedap dia mau wakah bagi ambo. Oh, nanti ambo nak beli. Tengoklah 2-3 tahun lagi. Wakah dah. Boleh kodok pergi kat orang. Mana boleh, bukan bagi kita lagi. Maka kaedah dia benda akan datang tak boleh wakah. Hak dulu tak apa, sah. Maka benda hak akan datang tak boleh lagi. Nah, kena jadi hak kita dulu baru boleh. Hamba nak tanya, bolehkah kita balas cara orang Islam beri salam? Cara orang Islam beri salam, beli hormatlah. Contoh seperti orang Syiah menyapa salam dengan mensatukan kedua tapak tangan buat gini. Sawadikap. Kata gitu. Sebab saya kata boleh cuma tapak tangan tu kena alih sikit bagi tak betul sama rata. Lagu mana tak tahu. Alih gini. Kau alih gini. Kau atrome taruh, kau guano. Kau guano alih lagu mana tu tak faham. Maka gini kaedah dia. Memberi ucapan hormat hukum dia harus. Dengan apa bahasa, dengan apa perkataan pun tak apa. Kalulah makna sawadikap ni, kita tak tahu sawadikap ni maksud dia apa dia, maksud Tuhan dia ke, pulut dakak ke apa dia tak tahu. Tapi kalau maksud sawadikap ni selamat pagi ataupun salam sejahtera, okey tak apa. Supaya kita kata, sihat deh. Selamat pagi. Dosa tak selamat pagi? Tak boleh. Assalamualaikum saja yang dibenarkan. Ucapan hormat selain assalamualaikum tidak dibenarkan. Dok. Kalau benda tu tak ada seperti doa kepada Tuhan dia ke, misalnya makna sawadikap ni makna selamat pagi, misal contoh hangpa tak tahu makna sawadikap ni apa dia. Maka hukum dia boleh, tak ada masalah apa. Tangan tak sini tak ada masalah apa. Cuma ada tempat kita dulu cara hormat lagu ni. Sebab tu raja-raja kita hormat lagu ni. Gini. Ikutlah. Kalau raja dak atas ni, kalau orang biasa sini. Kan kita kalau nak maaf Allah gini. Arab tak biasa lagu ni. Sebab dia bukan budaya dia. Benda lagu ni jadi budaya kita. Maka tak tangan sini tak jadi kafir. Nak nyembuh. Nyembuh lagu ni. Jembuh ni nerak lagu ni letak tangan lagu ni. Ni. Supaya orang nak main tu. Tu baru nak nyembuh ke apa dia. Begini ni ucapan hormat dan lambaya tangan bagi tempat kita jamai dulu. Duk gini. Assalamualaikum. Terima kasih dah. Tak apa, tak jadi kafir. Bukan maksud nak menyembah lagu ni. Maka dibenarkan boleh. Nak guna good morning boleh. Tak erti ya. Cina cocok-cocok tu. India wanakum ko ikutlah. Namaste ko gapo dia. Nama Mr. Bombastic, Mr. Loba-loba ko ikutlah. Tu boleh lah. Tapi hak penting, hak ucapan hormat tak ada masalah gapo dia lah. Dibenarkan. Jangan ada unsur agama hak sembah Tuhan. Hak selain pada Tuhan aja. Adakah sah zakat bayar pada masjid, sekolah dan guru? Tidak sah berlaku. Bayar pada masjid hukum dia tidak sah, bayar ke sekolah pun tidak sah, bayar kepada guru pun tidak sah. Semua benda tu tak sah berlaku. Hak sahnya lapai asnah kita sebut dah. Bayar zakat ni mesti ada lapai asnah. Lapai golongan manusia yang layak terima zakat. Kalau bayar kepada selain daripada lapai asnah tu, maka hukum dia tidak sah. Masjid tak masuk dalam asnaf. Dia kena orang. Sekolah. Korang ni sekolah. Tak, yang dimaksudkan sekolah nama dia. Sekolah bin pondok nama dia. Bukan sekolah. Bukan orang. Maka hukum dia tak sah bayar zakat. Guru tak sah juga. Tak ada dalam asnaf. Guru tu
layak untuk bayar terima zakat. Kecuali guru tu miskin, maka atas nama miskin boleh. Lepas tu nak bayar zakat kat masjid tak boleh, tak boleh. Lepas tu ramai orang duk buat, maka zakat dia tidak sah, wajib diulang semula. Saya 3 tahun dah bayar kat masjid. 3 tahun tu entah bayar berapa ya? Misalnya 100. Ambil 300, qada semula, zakat 3 tahun. Tak sah. Adakah sah bayar zakat fitrah dengan duit? Zakat terus dalam mazhab Syafi'i kena bayar dengan makanan setempat. Dengan makanan setempat. Gapo dia? Beras. Tempat kita kena bayar dengan beras. Mazhab Syafi'i. Lepas tu guna pitih lah ni kita taklid dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata boleh bayar dengan duit. Mazhab Syafi'i kata tak boleh duit. Kena bayar dengan beras. Sebab apa? Kerana pitih kalau perang, maka pitih tak ada nilai dah. Pitih. Sebab apa? Dah ekonomi kau apa nak beli kau apa dia? Maka hok jadi bernilai ketika waktu perang adalah makanan, beras. Beras perang kau setara mana kau, kemarau kau, tsunami kau, beras tetap menjadi pilihanku. Tetap nombor 1. Maka mazhab kita kata beras lebih bernilai, lebih berguna, lebih manfaat daripada duit. Maka sebab tu bayar zakat dengan beras lebih afdal. Tapi kalau misalnya payah kau apa dia, boleh kita bayar dengan duit, hukum dia harus. Cuma kita ni taklid mazhab Hanafi. Sebab tu dia sebut ni harga zakat fitrahku. Harga. Bukan zakat fitrah. Zakat fitrah tu dengan beras. Ni harga zakat fitrahku. Boleh kodok zikir astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebilan masa. Setiap masa duk astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sebab saya tengok video ustaz kata hanya 4 masa ya. Sebelum subuh, lepas subuh, sebelum maghrib, lepas maghrib ya. Tiba-tiba hamba nak duk saja-saja nak sebut astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Boleh kodok? Boleh hukum dia. Dan antara tanda wali, tanda orang itu boleh jadi wali, tanda orang itu hati dia hati kekasih Tuhan, iaitu mengambil berat urusan umat Nabi Muhammad. Sentiasa minta maaf dengan Allah bagi umat Nabi Muhammad. Astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat. Kita lah ni nak istighfar untuk diri kita pun malah saing kita duk sebelah. Hok duk makan sekali, hok duk baik sekali. Kita aja nak minta maaf untuk dengan Tuhan, minta maaf lah dosa sayang hamba. Kita aja nak. Maka hati bukan hati wali lagu tu. Bukan hati kekasih Tuhan. Pakailah serban besar baku pun hati masih selfish. Bukan penjual ikan. Penting diri. Nampak selfie ni? Penting diri orang lagu ni. Maka orang penting diri tak boleh jadi wali. Maka antara tanda dia minta istighfar untuk umat Nabi Muhammad. Astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat. Siapa dia minta istighfar untuk umat Nabi Muhammad, dapat pahala umat Nabi Muhammad. Lah ni misalnya umat Nabi Muhammad 1 bilion. Misal contohnya umat orang Islam ni 1 bilion. Sekali kita sebut dapat pahala 1 bilion. 1 bilion, 1 bilion. Ikutlah boleh hukum dia. Pada duk saja, pada duk ngapu kat sini. Perlu bayar balik kodok kita download e-book. E-book dan tengok cerita cetak rompok di mana-mana website lah. Atau Telegram. Kira haram ke hutan ke lagu mana. Bagi orang jangan duk ambil. Apa saja bentuk bagi orang kita tak boleh ambil. Persidangan tutup pekoh. Persidangan tutup pekoh. Hak milik itu adalah harta. Copyright ni harta. Dia panggil lah ni harta intelek. Harta intelek ke harta internet? Harta intelek. Tak tahulah. Harta intelek. Berkali dia panggil lagu tu. Maka dikira ke harta. Ya, tak boleh copyright bagi orang. Tu harta dia. Lebih-lebih lagi dia ya. Jangan mengcopyright bagi hamba. Kalau tidak akan disamai, akan digapo, saya tidak halal pah mampu. Gitu. Maka hukum dia tak boleh nak ambil bagi dia. Benda ni masih ada khilaf. Ya, ada khilaf. Ada ulama kata boleh ambil sebab dia tidak dikira harta milik. Copyright ni bukan harta milik. Harta ni, hak benda ni. Kita milik. Copyright macam buku. Kita beli dah buku tu ikut hamba. Hamba nak buat kau, hamba nak photostat kau, hamba nak gunting kau, hamba nak buat jet kau, ikut hamba beli.
Tak boleh, tak dibenarkan menyebarkan buku ni ke apa dia. Dah hamba beli dah. Khilaf ulama. Cuma persidangan Tok Pekoh mengisytiharkan barang ini adalah harta. Jadi tak boleh ambil lah, tak boleh ambil barang. Faham ke duk? Cerita banyak mana dah hamba tengok. Lepas tu aplikasi hamba buat goni sudah kena bayar. Kena bayar lah kalau nak bayar. Kalau tak saya bayar tu ambil pendapat khilaf kata bukan harta lah. Cuma kurang lah mencetak ropok tu berapa dia tu. Bagi orang. Pada hari Jumaat orang perempuan solat di rumah. Perlu kau dok kena tunggu di masjid selesai dulu semaya Jumaat baru dia boleh semaya Zuhur. Hamba ayat dah hari tu dah. Soalan ni ada jawab dah. Bagi orang Tino boleh dia semaya Zuhur. Kerana dia tidak wajib semaya Jumaat, maka dia boleh semaya Zuhur. Orang bem semaya Zuhur tu boleh dah dia semaya Zuhur. Orang jatuh tak sah. Selagi mana tak habis Jumaat, kalau dia semaya Zuhur, hukum dia tidak sah. Sebab dia wajib semaya Jumaat gitu. Yang gelenyar lagi semaya Zuhur, baik dah apa. Tak ada Zuhur bagi lelaki pada hari Jumaat. Tak usah dia buat koyak warung. Hari tu tiba-tiba nak semaya Zuhur. Seminggu tak aja semaya Zuhur. Hari Jumaat rajin nak pergi semaya Zuhur pula. Zuhur apa yang mari hari ni hari Jumaat? Hari Jumaat ni tak ada Zuhur. Tak usah dia cari. Ada kali susu dia. Hamba seorang nak buat Zuhur. Ikut orang lah nak buat Jumaat. Jangan buat gila tahap tu lah. Tak sah. Sebab tu selagi mana orang duduk semaya Jumaat, tak sah semaya Zuhur. Orang habis belakang dah. Orang baca khutbah kelik belakang, baru boleh orang lelaki kawasan tu semaya Zuhur. Kalau tidak, tak sah. Sebab benda tak ada waktu tu. Dia nak buat benda yang tak ada. Kita semaya kerana Tuhan. Ikut Tuhan. Bukan ikut selera kita. Ni nampak macam tasawuf. Nak buat sekali Zuhur, tanya hari Jumaat. Pelik belakang dah tu. Semaya Jumaat. Adakah nazar perlu diniat dalam hati? Beserta dilafazkan di mulut baru dianggap nazar. Kalau tak sebut nazar tapi kata gini. Kalau mu ambo sihat, ambo nak semelih seekor lembu. Dianggap nazar atau tidak mohon pencerahan. Gini, masalah nazar ni, hati kita nak buat sesuatu beserta kita lafaz. Dan kita sebut perkataan nazar. Ambo nazar, kalau mu ambo sihat ni, ambo nak semelih lembu. Bukan maksud nak sembelih lembu patu gitu ya. Gitu nak sembelih lembu. Cari ada nak sembelih lembu. Amun nak sembelih lembu ya. Amun nazar. Maksud sembelih lembu pak kita fahamnya sembelih nak jamu orang makan. Tu maksud dia. Kita faham belaka. Nak sembelih kambing, nak gapo, sembelih lepas ada sembelih masuk gapo nak jamu kepada orang. Tu kita faham perkataan tempat kita. Maka kalau dia nazar lagu tu dalam hati dia berwajib ke bagi diri dia, maknanya kalau mu ambo sia sungguh, memang ambo nak sembelih lembu. Tu dipanggil nazar. Tak sebut nazar pun jadi juga. Kalau mu ambo sihat, ambo nak sembelih lembu. Tanya dia, betul tak awak nak sembelih lembu? Sungguh. Maka jadi nazar. Tapi kalau dia kata, betul ke tak? Dok, saya berlatih skrip. Saya baca skrip cerita ni sebenarnya. Tak jadi apa, bukan cerita-cerita awak ke apa dia. Isteri nak beramal ke arah agama. Suami kaki ketung. Duk ajak ngaji sekali-sekala tak bersedia lagi. Duklah bergaduh suami isteri. Nasihat macam tu juga. Jadi mengganggu perjalanan ke arah agama pada isteri. Berdosa tu ustaz. Kalau si isteri ni rasa nak pisah dah dengan laki macam ni. Atau ini salah satu ujian isteri dalam perjalanan mengaji. Minta nasihat. Gini, masalah kita nak ngaji ni, ngaji fardu ain ke ngaji hak sunat. Kalau ngaji hak fardu ain, boleh kita lawan suami kita. Suami kita kata tak benar keluar rumah. Saya nak keluar juga. Hari ni ada kuliah ngajar bab hik. Saya tanya abang, hik pun tengah ngong kau dia. Hik you tahu. Hik tak tahu apa. Tiba-tiba abang lari kita nak belajar bab hik. Saya nak semaya, nak gapo dia. Abang rukun semaya, sengih-sengih tak erti. Baca Fatihah siratal labi lagi. Lepas tu saya dengan hidup jahil lagu ni tak kenal Tuhan masuk neraka lah saya. Boleh kita lawan pergi belajar fardu ain. Kalau hak benda sunat, tak apa. Kalau suami kita lari tak payah pergi pun tak apa sebab benda tu sunat sahaja. Hak wajib belajar, hak fardu ain. Hak fardu ain ramai pasangan suami isteri tak lepas lagi. Suami tak lepas, isteri bobo lepas pun sakut kaki lagi bersembah lagi. Jadi tak lepas juga sebenarnya. Tanya sama-sama tak erti.
pakai waktu terkejut lagu tu. Semaya ke mana tak tahu. Semaya belepak serak tak tahu berlaku. Hidup dalam keadaan jahil lagu tu ya. Lepas tu boleh kodok saya rasa macam nak pisah dengan suami saya. Okey. Kalulah kita duduk dengan dia mudarat agama ni. Antara benda-benda yang boleh kita minta cerah daripada suami jika mudarat kepada agama kita. Contohnya, suami kita kaki dadah, suami kita menyakit, suami kita orang jahil, fasik, jahat telajak, ajak kita pakai skirt, kita dulu pakai pudah. Lah ni dia cabut pudah pakai alik bawah pula. Jadi kecil benarlah. Sikit lu pakai berapa dia. Maka apa hukum dia? Saya nak lari dari suasana lagu ni jadi berdosa. Boleh. Tidak minta cerah tu maknanya tak dapat bangun yang syurga. Wajib minta cerah kerana nak jaga agama kita. Sebab itulah ulama kata, siapa dia ada anak tina, dia nikah ke dengan seorang lelaki yang jahat. Maka pernikahan itu sah sebab dia wali, tetapi berdosa perbuatan itu kerana menyebabkan anak perempuan dia taat kepada orang jahat dan menjadikan anak dia jadi jahat. Nikah sah. Tapi perbuatan itu berdosa ibu bapa menikah kepada lelaki yang tidak ada agama. Tak ada agama tak apa. Tak erti agama tak apa, tapi budak tu baik. Pergi balas pergi. Abang, nantilah abang mikirlah. Tapi tak ada lagi berlaku. Juruhlah. Tak apa lagu tu. Ni apabila menikah dengan dia anak kita kau bunuh. Hak tu haram. Kena pilih lah. Sebab tu tengok orang nak nikah dengan kakak kita, nak nikah dengan adik kita, nak nikah dengan mak kita ko. Tengok bakal suami dia lagu mana. Kalau siratal labi tak salah. Biar cari orang lain lah, cari hak juru. Ambo nak tanya. Dulu ambo kuat berlomba mutu. Lepas tu 2 orang dah saing ambo mati akibat mutu. Berkali telai mutu ke mana? Adakah Allah nak suruh hamba berhenti dari main mutu? Jalan tu kali. Ajinomoto dah demo ni. Maka boleh berlomba mutu tak ada faedah berlomba mutu ni. Hukum dia haram kalau berlomba mutu haram. Ke lomba mutu haram, yakni lomba mutu di jalan-jalan raya tempat orang duduk pergi balasah, nyo berlomba mutu. Banyak mana Tok Imam kena tepuh, Tok Bela kena tepuh, Tok Siok kena tepuh. Nampak apa berlomba mutu. Patu perbuatan tu rasa tak dosa ke? Tu dipanggil haram. Tapi berlomba mutu halal ada tu, kat perik tu. Litas pe. Perehlah mutu nak bisa setara mana. Tu latihan. Perlumbaan secara halal. Tak ada orang nak pergi balasah. Tak ada. Tengah-tengah kat perik tu ke? Litas pe tu tak boleh apa? Tu email nak lalu pergi balasah. Situ. Ada orang kerja lagu tu? Tak ada. Tak ada orang lalu nak pergi balasah. Situ tak ada balasah. Tiba-tiba sekak. Kereta duk tengah bunyi. Kereta pas itu suara bau bunyi. Tu email nak sekak lagu tu kereta. Duk asal duk gini tu kubur dah. Duk dalam kubur dah rasa. Ayah ingat hidup lagi duk kubur dah. Tak ada apa. Maka berlomba motor cara haram ni jangan buat gitulah. Lah ni berlomba motor buai break. Buai break, buai lapu. Baru ganah. Lepas tu kau pereta kau apa dia tepuk. Bubuh minyak sikit ya, bubuh. Taki cabut nak suruh ngeng belakang, cabut belakang. Enjin pegang, kilik lagu ni, pegang tayar perahu nak suruh laju biar ngeng betul-betul. Kalau tidak berat lambat. Buat kerja lagu tu tidak kerja mati tidak Nyo buai break. Pas lagu mana nak break? Nak break lagu mana? Tu berlomba mutu haram tu. Memang betul-betul nak cari cari mati. Kalau accident hukum dia berdosa, mati masuk neraka kerana mati dalam maksiat. Tak suruh tunjuk besok. Kalau tunjuk besok, nak tunjuk besok tu. Pergi di Palestin lah ni. Pergi sepak Meriah Israel tu. Kau nampak besok sangat kan? Adakah doa ibu bapa termasuk sekali dengan ibu mertua? Ibu, bapa ini, bapa ni, katanya Nabi, ayah ni ada 3. Pertama, orang yang melahirkan kamu, tu dipanggil ayah kamu. Kedua, orang yang memperisterikan anak perempuan dia kepada kamu. Ayah juga, ya, ayah mertua. Ketiga, orang yang mengajar kamu agama, maka itulah gurumu. Ayahmu, ya. Dalam ketiga-tiga ayah ini, hak paling afdal adalah ayah guru. Kerana apa? Kerana kedua-dua hak sani, hak dua, dia hanya menyelamatkan kamu daripada
penderitaan dunia. Mu sakit dia kewi obat, mu lapar dia wi makanan. Tapi ayah yang ketiga ni mu tak ada agama dia wi agama. Mu tak boleh masuk syurga dia wi ke mu syurga. Maka hak paling afdal ayah guru. Ni ayah mertua dengan ayah. Afdal dah tapi dia lupa so lagi ayah guru. Ramai orang lah ni duk kata ayah hormat ya bagus. Hormat kepada ibu bapa bagus. Hormat kepada mertua bagus. Guru apa macam diskriminasi kau dia panggil ni. Nampak macam tak cara, nampak tak adil lah. Bak guru tak cara. Berapa banyak ibu bapa ajar kurang ajar dengan seorang guru. Nah, rela dia balah dengan guru, balah dengan apa dia. Sedekah kalau untuk dia wajib kena hormat pada guru. Maka antara ibu mertua dengan ibu benar lah paling afdal. Sekalipun dia kena hormat juga, tapi hak tu afdal. Tak samalah. Tak sama dengan ibu kandung. Tetapi kena hormat, ya kena hormat juga. Adakah sah solat selepas sujud kedua kita terus naik untuk rakaat seterusnya tanpa duduk sekejap, duduk istirahat tu deh. Sebab banyak hamba tengok Tok Imam buat lagu tu. Tok Imam tu ngotok mengaji, Tok Imam pun malah juga. Tok Imam rajin bila dekat nak masuk gaji. Bismillah. Bayati. Jawabul jawab bayati. Tai habis pitih. Tengah-tengah bulan ke apa? Bismillah. Malah weh. Bunyi malah weh. Oh berat. Nama? Tok Imam lagu tu. Berat. Jadi duduk tamak ninah ni hukum dia sunat. Kalau tak duduk tak dapat pahala sunat hai'ah. Gitu saja batal dok tu apa dia. Mohon tanya maksud riba yang disebut dalam kitab Sabilal Muhtadin. Sudah. Yang mana dalam kitab tersebut menyebut riba sama hukum dengan masjid. Bagi perempuan dalam haid tak boleh masuk. Tak tahu apa dia maksud dia ni. Riba masuk dengan masjid. Hamba kena tengok ibarat dia ni. Pakai yang mari ibarat lagu ni. Tepat kodok. Takut ia sambung dengan ayat lain. Masjid lain, riba lain. Riba ni pondok. Masjid lain. Kita ngaji dah. Masjid ni orang hit tak boleh naik. Riba boleh naik. Riba tempat ngaji. Lagu mana riba? Tanah harap riba dengan masjid tempat ngaji ya takut. So baru ni. Tempat duduk pelajar. Bawah tu ya buat tempat ngaji. Ya kira masjid kau guana tu. Tempat ya semaya saja. Bagi pelajar-pelajar tempat semaya dia. Lagu mana? Musola dia. Maka apa hukum dia? Hak muktamad dia bukan masjid. Bukan masjid. Masjid lah. Hak tu musola dia panggil. Tempat sembahyang. Ruang solat untuk pelajar. Tak boleh itikaf. Pendapat muktamad. Tapi apa dia maksud dalam mata Sabila ni kena tengok ibarat dia. Kalau wih lagu ni hamba tak cerak. Tajuk bak apa dia. Kena tengok takut domain dia atas ni. Nampak dia kata riba sama hukum dengan masjid. Kok mana ni? Kena tengoklah. Hukum membeli makanan dan minuman melalui peti mesin. Moleknya beli dengan orang. Jangan beli dengan mesin. Apa? Sebab kalau kita curi pun dia tak ambak. Setelah kita curi 2-3 ting. Nampak tengok tak? Yang ambak tak? Jelek-jelek dia. Yang ambak tak? Tak ambak. Maka ada unsur penipuan dan tidak puas hati. Moleknya beli dengan orang. Tapi kalau nak beli misalnya tak ada orang, beli ngating pula. Beli dengan mesin pun hukum dia sah. Pendapat Imam Nawawi kata boleh jual beli dengan bukan manusia lah ataupun bukan akad jual beli. Tak apa sebut saya jual saya beli jika benda-benda tu dikira benda sikit sangat buat item so. Maknanya kalau telai pitih cocok telai pitih kita tak rasa nyesal sangat. Cuma nak tendai-tendai gitu ya mesin. Tak nyesal tapi rasa nak tendai gitu ya. Maka katanya ulama kalau rasa tak nyesal ada ulama kata kurang daripada 100. Jual beli kurang daripada RM100 Malaysia, maka dikira orang macam tak apalah. Jolo. Teori dia 100. Rasa katok mesin tu. 100 mutlak Allah gaji hamba sebulan 100 weh. Maka ulama kata berapa kau harga dikira harga yang orang tak peduli sangat. Tengoklah. RM1.5 ke, RM2 ke. Misal contohnya. So, menurut mazhab kita, kalau benda besar, beli rumah, beli kereta,
belah-belah ribu. Hak tu memang kena akad jual beli dengan manusia. Kerana takut ada unsur penipuan. Kalau selawat zikir yang bersumber ke Al-Quran hadis adalah waris daripada Nabi. Kalau syekh dapat selawat zikir dari mimpi dengan Nabi ataupun yaqazah dengan Nabi, adakah dikira waris daripada Nabi juga seperti selawat Al-Fatih misalnya? Dikira waris gini. Masalah waris tidak waris lagu ni. Menurut ulama hadis diriwayatkan daripada Nabi ketika hidup saja dipanggil waris. Hadis ni sanak ni dikira sanak hidayah dipanggil. Sanak orang hidup belaka. Orang mati tak diterima di dalam ilmu hadis. Di dalam ilmu tasawuf ada satu sanak dipanggil sanak barzakh ataupun sanak barzakhiyah dipanggil. Kalau sanak hidayah, sanak zahir lagu ni ahli hadis terima, ahli sufi terima. Tetapi ada satu sanak dipanggil sanak barzakhiyah, sanak orang mati dah. Maka dikira sanak ya. Berapa banyak tarekah dia terima amalan melalui Nabi. Saya terima melalui Nabi Khidir melalui Nabi Muhammad. Oh. Nabi Khidir tahun berapa? Demo tahun berapa? Nabi Muhammad tahun berapa? Menurut fakta tak jumpa. Tetapi menurut ahli sufi diterima sanak lagu ni. Dipanggil sanak barzakhiyah. Maka sanak selawat kau apa dia diiktiraf menurut ahli-ahli sufi. Sekalipun ahlul hadis tidak menerimanya. Maka kita tak sebut waris lah. Waris daripada hadis kerana benda ini dikhilafkan. Sama ada secara mimpi ataupun yaqazah. Orang dulu kata siapa dia mendakwa yaqazah sesat, tapi dia sendiri pun kata lah ni yaqazah dengan orang biasa pun boleh. Kena tekan-tekan sikit. Bukan kata dengan Nabi boleh yaqazah. Dengan manusia biasa boleh yaqazah pula. Berat pada hak dulu. Hak dulu kata siapa dia mendakwa yaqazah sesat. Fatwa hak ni sesat. Gosok kali tekan-tekan dia tubik pula. Menurut saya sebenarnya kalau kita siapa perekat tahulah Power Ranger mana apa semua hati terlalu takluk dengan dia, maka kita akan yaqazah seseorang tu. Bukan kata Nabi orang biasa pun boleh yaqazah. Patu mu dok kata kau orang sesat dulu. Dalam masa 1 minit mengubah pendapatmu. Mu tahu dia jawapan dia sebenar. Patu mu dok dimpu dengan orang banyak mana dah. Bertobatlah dengan Tuhan. Bukan nak kemenangan di dalam ilmu ini. Cari hidayah. Ada orang tu tak perlu dalil tapi perlu hidayah. Tengok Wahabi lah ni. Bukan nak dalil. Bukan perlu dalil. Dalil banyak telajak dah. Perlu kepada hidayah daripada Tuhan. Biar pimpin hati dia tengok kebenaran. Tekan-tekan sikit waktu ambil pula. Boleh pula. Masalah dah. Tak boleh. Boleh pula alah ke dia. Orang lain tak boleh. Kalau popok dia, syekh dia, tak apa. Bermimpi. Masya Allah, syekh saya bermimpi. Macam-macam. Manusia, okay? Apa hukum perempuan solat tapi tak pakai kain telekung untuk tutup kaki? Kain telekung tutup kaki. Kain telekung kau panggil. Kain telekung pakai labuh pas bawah. Macam kemuh gitu penuh. Tutup kaki lagu tu. Apa tutup dengan kain telekungnya? Tutup dengan kain lah. Telekung ni untuk alik atas saja kita faham. Kain lah awak tutup kakinya. Berkali duk biasa semaya lagu tu, kali kain dia macam kemuh lagu tu tudungin. Alasannya panah. Alasannya panah maknanya tak pasti pakai telekung. Kau mana? Tak pasti tutup kaki. Tak boleh mazhab kita kaki ni aurat. Kalau terbuka, hukum dia batal lah sembahyang. Terbuka kaki hukum dia batal lah sembahyang. Saya tak faham lah mana ni soalan ni, tapi kalau terbuka kaki jawapan dia hukumnya batal lah sembahyang kerana kaki ni aurat. Apakah hukum dan akibat menyakiti hati guru? Ada satu hadis kau disebut dalam kitab, tak tahu hadis kau gapo dia amo tak berani nak oyak jugaklah ni. Nama ke oyak hadis gak. Nyori demo suhu pakai begitu. Dalam kitab-kitab beradab ada sebut manis takhaffa ustazahu ubtuliya bi salasatin. Siapa dia yang memandai remeh guru dia, nyawak nganyi kok guru dia,
Rasa tok guru dia tak ganah sebab dia lah ni pandai ke. Ada tu bodol tu pun dia nganyi juga kau tok guru dia. Dia tak pandai baca pun dia nganyi kau tok guru dia juga. Maka manis takhaffa ustazahu. Siapa dia merasa rengeh, rasa enteng saja guru dia, maka hidup dia akan dibalakan dengan 3 perkara. Dari riwayat kata nasiya ilmuhu, pertama ilmu dia lupa semacam. Ngaji lama mana tak jadi orang alim, lupa. Daqa rizquhu, hidup dia rezeki sangat sempit. Hidup Allah susah, buta dengan orang tu buta. Sebab apa? Dia pernah merengeh-rengeh ke guru dia. Ketiga, hak ni paling berat sekali. Keluar daripada dunia bighairi iman, dengan tak bawa keimanan. Mati su'ul khatimah. Menyakiti hati guru. Katanya dalam kitab-kitab adab dan kitab tasawuf, siapa dia yang ada masalah dengan seorang guru, sekalipun dia berguru dengan 1000 wali lain, maka dia tidak akan sapa kepada Tuhan kecuali kena kembali kepada guru dia saat ini minta maaf. Guru lain tak boleh nak cover kesilapan dia dengan guru yang pertama. Dia kena minta maaf juga. Kali kata tak apalah, hangpa tinggal dah. Hangpa nak ngaji dengan hak ni, nak sungguh dengan hak guru yang kedua ni. Guru yang kedua tak boleh nak buat apa-apa sebab dia ada hak lagi dengan guru yang pertama. Dalam perjalanan musafir, telah solat jamak qasar dah lah, hamba jamak qasar. Kemudian tiba-tiba paksa patah balik atau membatalkan perjalanan atas sebab tertentu. Pas semaya saat ni lagu mana? Semaya saat ni sah, tak payah semaya dah hari tu. Apa? Lepas tu ni kita maya tubik pergi semaya zuhur dengan asar musafir. Dengar khabar berita ada masalah khabar kematian. Kita klik zuhur lagi. Lepas tu masuk biasa, nak maya asar lagi kau tak? Zuhur kau tak payah semaya dah sebab sah dah semaya asar kita saat ni, sebab kita semaya ketika musafir. Tak perlu ulang dah. Sebab apa? Sebab asar sekali saja dalam sehari. Tak ni kita semaya sah dah, sah lah. Ni masuk waktu ni. Nak maya lagi tak payah dah. Berdosakah kita kalau tak ikut undang-undang dunia? Macam contoh kita langgar peraturan jalan raya, kita ubah suai kereta, motosikal, undang-undang hak manusia buat lah ni lah. Hamba sebut dah, kalau benda itu membahayakan orang awam, undang-undang tu untuk maslahah kehidupan masyarakat, mengganggu ketenteraman manusia. Bodi paik motor nyobonyi, pom, pom, tok imam terkejut. Maka hukum dia haram. Ataupun motor yang tukar kepala paik lagu mana, sekali start dia satu tu kelecak dah 100 km dah, bahaya orang duk dapat accident, maka hukum dia tetap haram. Tetapi kalau tak ada kaitan dengan gapo dia dia baikilah kereta dia, ikutlah boleh terbang kau boleh gapo, tak ada ganggu orang gapo dia. Ataupun motosikal dia boleh ngaik kau gapo dia, tak ada kaitan dengan orang kau gapo dia, tu tak ada masalah apalah. Boleh kodok kita makan buaya? Allah, lapar benar dah tu. Apa hukum makan sate daging buaya? Hukum dia haram. Buaya ni benda yang diharamkan makan menurut mazhab Syafi'i. Maka kita di Malaysia secara khususnya, tempat-tempat mazhab Syafi'i, hukum dia haram makan buaya. Tak usah buat kelenya nak makan buaya lah. Di manakah posisi ataupun lokasi yang afdal untuk azan dan iqamah? Zaman dulu orang azan atas menara. Menara naik baik. Allah, suara kita duk atas akan dengar kau jauh. Tapi lah ni orang guna speaker. Maka nak azan mana? Dalam bilik, dekat dengan tandas, bawah nyelo, mana? Azan di hadapan. Di luar biar orang boleh tengok. Sunat bagi orang dalam masjid melihat orang azan tu. Sunat kita tengok. Ni duk tengok, perhati, selfie depan dia. Jangan. Mana biaya azan sunat kita tengok kepada orang azan. Kali azan dalam bilik. Allah, duk dalam bilik seorang. Duk atas kursi. Air sebelah. Akbar. Grup. Grup minum. Tak boleh lah. Moleknya azan ni biar orang boleh tengok kita. Tu lokasi dia. Antara ilmu fardu ain dengan sifat 20, mana perlu dipelajari dulu ustaz? Astagfirullah. Pas sifat 20 ni tak fardu ain kodok.
Fardu ain ni fardu ain lah. Sifat 20 ni termasuk dalam fardu ain ke tak? Gini. Sifat 20 ni ada banyak peringkat. Sifat 20 asasi tu fardu ain tu. Tahu Allah Taala ada. Hak tu fardu ain. Mana kalau dalil hak tinggi-tinggi perbahasa takluk perbahasa gapo dia hak tu jadi hukum dia sunat dah. Mana kalau 20 sifat 20 hak asasi hak fardu ain tu masuk fardu ain apa nak? Seolah-olah tidak menafikan 20 ni sifat 20 ni fardu ain. Kok siapa dia tanya ni? Sifat 20 bukan fardu ain. Kau apa dia? Fardu ain hukum dia. Wajib kena belajar. Tak ada istilah di antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu ain. Tak boleh kena belajar belakalah. Berarti dia menganggap sifat 20 bukan fardu ain. Hak payah betul. Kalau hak mudah-mudah hak asasi, hak tu fardu ain. Tak ada istilah nak mana pelajari dulu, wajib belajar ni. Apa hukum perempuan jika anggota wuduk kena gas 3 saat, payah nak hilang, adakah boleh tayamum ke tak? Tepat hak tak boleh. Kena tayamum sebab gas tu menutup kawasan. Maka tepat hak tak boleh basuh tu kena tayamum. Ya, kena tayamum. Ustaz minta ustaz terangkan maksud la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan mana hak tak ada tu, sebab ramai sungguh salah faham. Saya sendiri pun sama-sama lagi. Dalam kitab apa dia Ad-Dusuki ala syarah Ummu Barahin. Imam Ad-Dusuki ala syarah Ummu Barahin, dia kecek masalah la ilaha illallah, i'rab dia. Antara i'rab la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah tu jadi sifat kepada ilah. Jadi terjemah lagu mana? Tiada Tuhan hak selain Allah. Terjemah. Hak kena tambah. Ataupun tiada Tuhan yang selain Allah. Allah ada. Yang selain Allah tak ada Tuhan. Apa maksud tak ada Tuhan sini? Tuhan yang sebenar-benarnya. Mana kalau Tuhan kafir tok kong tu tetap ada. Tuhan tok kong tu ada tak? Ada tak sengih tu orang duk sembah tu. Maka apakah Tuhan yang dinafi dalam kalimah la ilah? Tuhan yang sebenar. Hak sebenar memang tak ada. Allah Taala saja betul. Mana kalau Tuhan palsu, ramai bersepoh. Banyak orang kafir duk dakwa tu lah tipu. Hak Tuhan sebenar tak ada kecuali Allah. Tiada Tuhan hak selain Allah. Tiada Tuhan hak sebenar hak selain Allah tak ada. Tu la ilaha illallah. Cara rekahlah, banyak lagi cara dia. Mana lebih afdal? Doa iftitah sebelum takbir. Allahu akbar. Doa iftitah sebelum takbir. Atau selepas takbir. Pelik demo. Doa iftitah dulu baca sebelum sembahyang. Lepas takbir lah. Sunat kita baca surah pendek setiap rakaat. Tengok kalau sembahyang fardu 2 rakaat awal saja. Rakaat yang seterusnya sama ada rakaat ketiga atau rakaat ketiga dengan keempat tak disunatkan baca surah. Mana kalau sembahyang sunat disunatkan baca surah pada semua rakaat. Kalau 100 rakaat lah baca surah. Kalau saya sakit kaki, ibu kaki saya tak boleh nak lipat masa sembahyang sah qada. Kalau saya letak ikut suka hati, ikut demo lah nak letak setawa mana tak ada masalah apa sebab sakit. Hukum solat duduk sebab terlampau penat sangat. Penat dah. Maka sembahyang sambil duduk hukum dia harus. Martabat Rasulullah dan ibundanya macam mana, adakah ibu perlu syafaat daripada anak? Martabat Rasulullah tak ada orang faham. Wa ma araftu qadri illallah. Nabi Muhammad kata aku sendiri tidak tahu qadar kedudukan aku kecuali Allah Taala sahaja. Ibunda Nabi pula kedudukan dia masuk dalam kategori ahlul fatrah dipanggil. Zaman kekosongan Nabi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah kata zaman kekosongan Nabi semua masuk syurga belaka. Maka ayah ibu Nabi masuk syurga. Selain hizi husun tu apa pula? Hisin. Hisin. Selain daripada hizi, amalan-amalan wirid-wirid, hisin. Panggil tahsin. Gapo dia pula? Sama saja. Tujuan hisin ni banyak lebih kepada perlindungan. Perlindungan daripada musuh, daripada dengki, daripada sihir. Biasa panggil tahsin. Ataupun hisin. Mana kalau hizib ni macam-macam. Hizib untuk kerohanian, hizib untuk bak rezeki, macam-macam hizib ni. Niat zikir masa takbir intiqalah ni rana tak berapa faham. Ingat tu imam ataupun semaya sore, tu imam lah. Tu imam
Apabila dia akad takbir, Allahu Akbar, dia derah takbir. Dia pun takbir intiqalah. Allahu Akbar. Gapo dia niat? Kalau dia niat nak memberitahu imam dia rakaat, batal semaya. Wajib di hati dia terlintas Allahu Akbar, niat zikir. Niat nak menguatkan bacaan zikir. Jangan niat nak kata nak memberitahu kepada makmum. Ada kata niat Allahu Akbar, niat Allah Maha Besar gitu. Jadi kalau tak niat lagu tu, imam tak niat lagu tu, batal lah sembahyang tu imam. Lepas tu banyak mana tu imam tak buat. Tu imam jahil, tu imam lapuk tolu. Gitu nah. Tak sedap mengaku lah nak jadi tu imam. Kena mengaji. Jangan dia buat pakai jubah, pakai serban, koyak, tak piyah gak orang jadi tu imam gak pandai belaka. Jangan. Ramai lah ni hok jahil tu imam. Sebab itulah setengah-setengah hok warok-warok tak semaya dengan orang. Sebab apa? Sebab semaya dengan orang banyak tak so. Baik semaya sama-sama puak kita. Akidah pun dibimbangi. Sifat 20 cerak kau tidak tak tahu. Sebab tu ramai tutup guru, dia semaya di pondok dia sahaja. Luar jarang kita tengok dia semaya. Sebab apa? Tu imam tak boleh nak harap. Mayih kodok kecing basuh lagu mana Allah, akidah lagu mana wasuah. Tanya tak boleh jawab. Pas apabila kita tak semaya dengan dia, oh syadik. Oh koya dia sorang betul. Payah belaka orang ni. Nampak pun tu imam dah kecek gitu juga. Jadi masalah lah. Ustaz hukum isyak ganja. Apa ustaz? Isyak ganja. Isyak ganja. Jika kita guna ganja, sama ada hisap atau makan minyak ganja ke, sehingga buat kita haid, syok, naik sting untuk melakukan persetubuhan dengan pasangan halal. Setiap kali nak setubuh dengan bini, makan ganja. Orang makan tukar alinya bahaya ganja. Mana boleh ke tak? Jika tak ambil, tak nikmat lah mana? Boleh ke tak ustaz? Ambo kena berhappy dulu, kau biar kacik dulu, baru sedap dengan bini kita. Apa hukum dia? Tengok. Kalau ubat tu membahayakan, ganja ni masuk dalam kategori ubat. Maka kalau dia tu bahaya, maka tak boleh guna, hukum dia haram. Tapi bos kodah macam ubat biasa, ubat penguat kan? Maka hukum dia dibolehkan. Bukan kata ambo aja nak main tubuh kau pakai ganja dok, tapi nak royak dia masuk dalam kategori ubat alfium ni masuk dalam kategori ubat. Ke dalam obat hospital ke bubur ganja sikit-sikit kadang-kadang. Maka boleh guna. Kok salahnya penyalahgunaan dadah. Salah guna dadah tu. Ya tak ayat kata dadah itu salah. Penyalahgunaan, salah guna baru tu. Sebab dadah ganja ni ubat. Di negara lain telah mengisytiharkan ganja ini boleh dimakan. Bukan makan saja-sajalah, kalau silap guna bahaya juga, haram juga. Tapi makan untuk ubat lah. Cuma Malaysia rasa tak isytihar lagi. Bunyi-bunyi nak isytihar dah, bunyi-bunyi lah, tak tahulah. Jadi kepada peminat ganja, doa-doa lah. Supaya ganja itu dihalalkan. Hamba tak makan ganja tapi nak royak deh, benda tu asalnya obat. Ustaz, kita beli air kosong dengan mesin masuk, wallahu a'lam. Panjang lagi soalan ni. Wallahu a'lam.